Hi Form 6 student. Okay, saya Hanafi Ismail dan saya merupakan bekas pelajar tingkatan 6 dan baru-baru ni saya telah pun menerima keputusan STPM dan Alhamdulillah saya berjaya memperoleh form flat. Jadi hari ni saya nak share beberapa basic tips kepada semua Form 6 student on how we can score in examination. Okay, so without further ado, let's go. How to choose your package. Package tu apa? Okay, package ni merupakan subjek yang akan kita ambil dekat Form 6 nanti. Minimum subjek yang perlu kita ambil sebagai pelajar tingkatan 6 ada 4. Okay, macam saya, semasa saya di tingkatan 6 dulu, saya ambil pengajian am, which is subjek wajib kepada semua Form 6 student. Yang kedua, saya ambil bahasa Melayu. Yang ketiga, sejarah. Dan yang keempat, pengajian perniagaan. Itu dipanggil package. Saya pilih sejarah, bahasa Melayu dan perniagaan sebab saya ada dua ambition sebenarnya. Okay. Yang first kali saya minat nak jadi cikgu dan yang kedua saya nak jadi pegawai tadbir diplomatik. Jadi memang masa mula-mula saya masuk Form 6, first thing dalam otak saya terus nak ambil sejarah dan bahasa Melayu. So kalau korang rasa korang ke arah kemanusiaan ataupun sastera, korang pergi ke sastera. Kalau korang rasa ke arah sains, pergi sains. Okay? Choose your package rightly. Sebab korang yang nak belajar dan korang yang nak menentukan masa depan. Okay? Okay, we move on to the second tips, iaitu tip sebelum dan sedang belajar. Sebelum belajar ni khas kepada adik-adik yang baru sahaja pilih package subjek tadi. Okay, tips ni adalah kaji dulu silibus pembelajaran ataupun konten pembelajaran yang korang akan belajar. Okay, saya ambil contoh sejarah. Untuk sejarah semester 1 adalah kita belajar pasal sejarah dunia dan dalam subjek sejarah itu ada 4 tema. Tema pertama masyarakat dan dalam tema tersebut ada pula beberapa subtopik. Okey, contohnya masyarakat agraria, masyarakat industri, masyarakat maritim dan sebagainya. Dan setiap subtopik itu kita akan belajar negara yang berbeza. Itu yang penting untuk kita kaji dulu silibus pembelajaran sebab kita tahu apa yang kita akan belajar, negara apa akan kita belajar dan sebagainya. Okey, so nanti akan ada yang tanya, macam mana kita nak cek silibus? Okey, silibus tu walaupun kita tak dapat buku lagi, kita boleh cek silibus melalui laman web Majlis Peperiksaan Malaysia. Dekat situ korang boleh download sukatan pelajaran setiap subjek. Okey, apa yang kita perlu buat dalam kelas? Okey, first kali of course kita kena fokus masa cikgu mengajar sebab berdasarkan pengalaman saya, cikgu akan pantas mengajar sebab fungsi ni masa singkat tapi silibus banyak. Okey, so itulah sebab kenapa kita kena fokus dalam kelas. And satu lagi kenapa kita kena fokus dalam kelas sebab dengan mendengar penerangan tu boleh menambahkan lagi pengetahuan kita ataupun menajamkan lagi kefahaman kita apa yang kita belajar. Sebab kalau kita hanya baca semata-mata tanpa mendengar penerangan, probability untuk kita faham 100% tu sangat kurang. Okey, selain daripada fokus cikgu mengajar dalam kelas, amalkan sharing ilmu dengan kawan-kawan. Sebab dengan sharing ilmu, of course kita boleh lagi ingat apa yang kita belajar, kita boleh lagi faham apa yang kita belajar. Dan saya percaya dengan share ilmu tu sama dengan share rezeki. So kita pun sebagai orang Islam, okey, so kepada orang Islam, kita faham yang kalau kita share something dengan orang lain, Allah akan balas lebih daripada kita kan. Okey, so itu yang saya amalkan. Okey, so korang boleh buat dengan cara korang sendiri untuk share. Okey, asalkan niat tu ikhlas. Itu yang penting. Okey, bila kita niatkan ikhlas dan dalam masa yang sama kita doakan orang lain, insya-Allah urusan kita dipermudahkan. Okey, untuk tips luar kelas pula, apa yang saya buat adalah nota. Nota tu sangat penting dan saya akan tunjukkan kepada korang macam mana saya buat nota. Alright, so these are some of my notes. Okay, ini adalah nota sejarah. Sejarah merupakan subjek yang perlu untuk kita buat esei berdasarkan fakta yang jelas. Jadi, pertama sekali, bila saya dah faham ataupun baca satu topik tu, saya akan buat nota sekali dengan elaboration. Okay, dekat elaboration ni saya akan highlightkan key point yang utama.
Lepas saya dah betul-betul faham, saya akan statekan fakta utama dekat satu sticky note untuk saya hafal sebelum examination. So yes. Okey, yang ni pula subjek perniagaan. Okey, subjek perniagaan ni dia lebih berbentuk kepada soalan subjektif. Ada juga soalan esei, tapi soalan esei dia kita boleh buat dalam bentuk point. Jadi, apa yang saya buat, macam mana saya study. Okay, saya akan baca dulu satu page ni dan saya akan highlightkan semua key point. Lepas tu, kalau saya rasa saya betul-betul tak faham, saya akan buat macam ni. Saya akan buat elaboration macam ni. Okay, lepas saya dah faham betul-betul semua tu, saya akan buatkan dekat nota macam ni. Semua je fakta utama saja untuk saya hafal. Okay, tips yang seterusnya, master format exam. Format exam ni merangkumi struktur soalan, cara permakahan dan sebagainya. Dan selain tu, bila korang kaji juga past year question, korang tahu apa topik yang akan ditekankan tahun korang exam. Okay, itu yang penting. Macam mana nak kaji format exam? Okay, caranya korang boleh check balik past year question and then buat latihan banyak-banyak. Kalau boleh, latihan tu daripada sumber yang betul dan menepati struktur periksa yang sebenar. Selalunya kalau latihan yang cikgu bagi tu memang betul-betul tepat dengan struktur periksa, dan kau boleh jangan bergantung 100% dengan cikgu. Korang boleh check dekat Google, korang boleh join Telegram student form 6. Dekat Telegram korang boleh join banyak channel, channel yang berdasarkan subjek, channel yang berdasarkan form 6 satu Malaysia. Dekat situ memang ramai gila orang share macam-macam. Orang share past year question, orang share soalan trial dan sebagainya. Okay. Korang set pointer, set target apa yang korang nak capai dalam examination. Okey, selalunya bila saya start target pointer ni adalah lepas je daripada trial. Lepas dapat markah trial, saya akan nilai apa potensi saya untuk capai untuk seterusnya. Kalau saya rasa ini perlu diperbaiki, saya akan perbaiki. Dengan grade trial tu sebenarnya sangat-sangat penting untuk kita nilai potensi kita sendiri. Okay? And make sure jangan pernah untuk korang target rendah. Targetlah tinggi. Sebab once kita target tinggi, kita akan automatically bekerja keras untuk dapatkan target tersebut. Okay? Bila kita target rendah, komitmen kita akan jadi rendah juga. Okay? So, no matter what, targetlah tinggi. Okay? Okey, baiklah, kesimpulan daripada kesemua tadi, apa yang saya nak highlightkan adalah make your goal clear. Maksudnya korang kena ada tujuan yang memang betul-betul kuat. Kenapa korang ambil form 6 dan apa hala tuju lepas ambil form 6. Okey, sebab bila korang tak ada tujuan bila masuk form 6 ni, korang akan macam motivation tu automatically akan jadi rendah dan juga korang akan kurang letak komitmen dekat form 6. Okay, so make sure ada target, ada tujuan dan ada harapan yang clear. Satu nasihat penting bagi saya untuk kesimpulan ni, jangan pernah pedam seorang-seorang kalau korang rasa burn out, kalau korang rasa nak give up. Please cari circle ataupun support system dalam form 6. Okay, support system tu sangat penting untuk membuatkan diri kita maintain konsisten belajar. Okay. And kalau korang rasa memang burn out, letih, jangan pernah terfikir untuk quit. Please jangan quit. Korang just rest dulu, tenangkan fikiran, tenangkan hati, tenangkan badan korang. And once korang dah lega, start over. Jangan pernah fikir untuk quit. Kalau korang rasa nak quit tu, itu adalah salah satu tindakan orang yang cepat mengalah. Okay? Jangan mengalah, please. Sebab saya pun pernah rasa burn out dekat form 6. Saya pun pernah ditimpa macam-macam masalah dekat form 6. Tapi saya fikir, saya tak boleh buat macam tu. Saya kena teruskan. Sebab saya ada target saya. Sebab saya ada cita-cita saya. Kenapa saya ambil form 6? And one more thing, the most important thing dekat form 6 yang korang jangan lepaskan peluang ni adalah form 6 boleh repeat paper. Okay, kalau korang rasa past examination korang tak beberapa memberangsangkan, korang repeat paper. Sebab repeat paper tu boleh bagi perubahan kepada kita punya grade. Tapi bagi saya tak menyesal repeat. Sebab ada juga satu paper yang saya repeat daripada B minus, daripada B solid kepada A solid. So, jangan lepaskan peluang ni. Kalau rasa boleh repeat, repeat. Okay?
Okay, last sekali saya nak cakap good luck kepada Form 6 student yang akan exam tak lama lagi, dan kepada adik-adik yang terfikir nak masuk Form 6, buatlah keputusan yang baik. Okay, saya berdoakan kebaikan kepada kita semua, berjaya dunia akhirat dan berjaya mencapai cita-cita yang selama ni kita impikan. Okay, bye, see you.